فاختلف الفقهاء لماذا وصول بعض الحديث ولكن بعض الآخر لم يصل إليهم هذا الحديث. هذا هو من أسباب الاختلاف. نأتي إلى مثال. صفحة 59. Okey, 59. Okey. Awalan, رقم 1 خلاف الفقهاء في كثير الماء وقليله إذا ما أصابته نجاسة. هناك من الفقهاء يفرقون بين قليل الماء وكثير الماء في النجاسة. إذا أصاب الماء النجاسة فبعض الفقهاء يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير. ولكن كيف نفرق بين الماءين؟ قالوا إذا كان بلغ القلتين كثير، أقل من قلتين يعتبر الماء القليل. وبعض الفقهاء لا يفرقون بين القليل والكثير. فلماذا هذا الخلاف؟ كما قلنا لعدم وصول الحديث إلى البعض ووصل إلى بعض. أوكي. خلاف الفقهاء في كثير الماء وقليله إذا ما أصابته نجاسة، فقد ورد في ذلك حديث القلتين. رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء ويكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء بطرق كثيرة معظمها يرجع إلى وليد ابن كثير عن محمد بن جعفر أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك. وهذان حديث قلتين كما في مذهبنا الشافعي استدل مذهبنا بهذا الحديث. حديث القلتين حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاح من الأرض. Okey, pada zaman Nabi ada satu tempat yang ada telaga. Ada macam telaga, macam kita kata macam apa ni, kolam sekecil. Ada kolam. Kolam tu binatang-binatang buas pergi minum. Binatang buas lepas kan, binatang buas kan biasa bila dia minum, contohnya lepas dia makan bangkai, dia pergi minum situ. Okey. Jadi asibak binatang buas, dawab binatang-binatang lain. Jadi boleh tak sahabat tadi, boleh tak guna air yang diminum oleh binatang buas yang mungkin ada najis apa semua? Boleh tak guna air itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma' qullataini lam yahmil khabas." Kalau air itu dah cukup 2 kolah, maka dia tidak menanggung najis. Maksud tak apa kalau jatuh najis dalam dia, sebab dia ada 2 kolah. 2 kullah, bukan 2 kolah, 2 kullah. Wah, kita 2 kolah, itu bahaya juga 2 kolah tu. Okey. Dia pergi kat masjid, dia kata jatuh tak cicak.
Ada tiap ayam dalam tu, tak boleh ambil ni. Pasal apa? Ni baru satu kolah dia kata. Dia punya 2 kolah. Jadi kullah ni sukatan. Kullatan ini sebenarnya taklah besar sangat. Taklah besar sangat. Mana kalau pegang 4 segi tu, lebih kurang dia kalau ikutnya 1/4 hasta. Kalau kita 1,5 hasta lah, hasta orang Melayu. Okey ha. Tapi 1 hasta. Kalau nak lebih lagi kata tinggi 2 hasta, lebar 2 hasta, dalam 2 hasta. Itu dah lebih dah tu. Sepatutnya 1/4 je. Pada 1,5 hasta. Dan mana taklah besar kan? 2 kolah tu. Kalau orang yang tadah air dalam drum tu, tak biasa kan orang kampung tadah dalam drum air hujan tu, itu dah 2 kolah lebih dah tu. Dia tak besar, tak banyak sangat 2 kolah tu. Jangan faham 2 kolah macam kolah masjid tu. Kolah masjid malah besar. Okey. Jadi Nabi kata kalau dah haid 2 kolah, lam yahmil khabasan. Hadis ni hadis sahih. Datang sumber ni daripada 2 orang. Okey. Walid bin Kasir an Muhammad bin Ja'far. 2 daripada Ibnu Umar. Stay. Atas ni sampai pada Ibnu Umar. Okey. Summa tasya'abat. Kemudian tarik dia mula berkembang. Orang ni ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni, jadi banyak tarik yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Sumber ni daripada 2 orang. Dia kata, wahada ni Walid bin Kasir Kana min as-siqat. Dia 2 orang ni adalah siqah, laisa min ahli fatwa, tapi bukan orang yang boleh buat fatwa. Falam yadhhar al-hadis fi asri Sa'id ibn Musayyib. Hadis ni pada zaman Sa'id ibn Musayyib tak ada siapa pun beritahu ada hadis ni. Okay. Wala fi asri Zuhri. Zaman Zuhri ni orang-orang Zuhri pakai hadis juga. Tak timbul, dia tak ada pun hadis tu, tak timbul. Oleh kerana tak timbul pada zaman tu, walam ya'mal bi Hanafiyah atau Malikiyah. Jadi dalam mazhab Hanafi dengan Maliki tak adalah benda ni, 2 kolah ni. Sebab hadis tu tak sampai. Wa amala bihi Syafi'i hina wathaqa bi sihhati. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia beramal sebab dia siqah bahawa hadis ni sahih. Hello. Betul itu wastamarul malikiyah ma'ala ala ra'yihim wa kana alaihim. Sedangkan hadis tu menjadi hujah ke atas mereka, bukan untuk mereka, menjadi hujah ke atas mereka. Sepatutnya mereka kena pakai yang 2 kolah ni sebab hadis ni ada sahih. Wa qad dhahara al-hadis ba'da a'immatihim. Hadis ni zahir dalam kepada mereka yang selepas Imam Malik dah tak ada, imam besar dalam mazhab mereka tak ada, baru hadis ni timbul. Mereka tahu ada hadis ni. Wa sahha an Rasulullah SAW. Hadis ni sahih. Ayatruku madhhabahum wa kana alaihim ayatruku madhhabahum ilai. Sepatutnya kata pengarang
yang sepatutnya kata pengarang, orang Maliki kena pakai hadis ni. Mana imam pun kata kalau sekali sahih pakai, tolak pendapat aku. Walau macam mana tu, khilaf masih berterusan. Inilah, kita ada dua kolah ni. Okey. Panjang ya. Itu contoh Contoh yang kedua ialah khiyarul majlis. Khilaf fuqaha fi khiyarul majlis. Contoh khiyar majlis. Nabil, tahu khiyar majlis tu apa? Saya dengar. Pernah dengar? Pernah belajar tak? Aku tak tahu lah lupa. Pernah belajar tak? Khiyar ataupun option. Transact Ustaz. Ada transact. Tak. Rasa benar. Masa saya mengajar muamalat dulu, saya rasa saya ada lah, tapi kamu tak belajar muamalat dengan saya. Itu saya pernah mengajar muamalat dan memang ada perbincangan tentang khiyar ni. Khiyar aib, khiyar majlis. Okey, khiyar ni macam ni khiyar majlis. Khiyar majlis macam ni. Berlaku jual beli. Khiyarul majlis. Jadi hunaka bai'. Okey, aqidan. Bai' wa mushtari. قال المشتري قال البائع بعتك هذا الشيء بثمن كذا كذا. اوكي، وقبل المشتري تم البيع. وهل يجوز للبائع أن يرجع في بيعه أو أبطل بيعه? Dah terjadi jual beli dah. Dia kata aku jual barang daripada kau dengan harga sekian-sekian. Orang tu kata ya, saya beli barang ni. Okey, tidak kabul terjadi. Boleh tak lepas terjadi tidak kabul tu, jual kata tak jadi jual, ataupun pembeli kata tak jadi beli, dia minta balik duit aku. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ustaz. Jadi itulah nama dia khiyar majlis. Itu ada dalam hadis Nabi kata al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu. Dia orang berjual beli, dia boleh pilih nak teruskan jual beli ataupun nak tarik balik selama mana mereka tidak berpisah dalam majlis tu. Kalau dah berpisah tak boleh. Contoh berlaku jual beli, salah seorang dah keluar daripada tempat tu, maka ketika tu tak boleh tarik balik lagi. Benda ni benda khilaf. Khilaf bukan fi khiyar majlis. Yara Syafi'i wal Hanabilah anna likulli min al-aqidin akhiyar fi fasakh al-aqdi wa imta'i ma dama fi majlis al-aqd. Jadi pilihan. Okey, nak imta' al-bay'. Illa idza khayyara ahaduma sahih fakhtara
imda'ul aqdi wa nafadahu. Kecuali kalau masa akad itu dah diberi pilihan nak tukar jual beli atau tidak. Dia kata terus. Masa tu dia dah buat pilihan, tak boleh patah balik lah kalau dia dah imda'. Wa innama yusbitu zalika fi aqdil bai' bin nas. Itu dalam akad baik dan yang akad lain lah. Jadi maksudnya ialah tak cukup dengan ijab kabul sahaja, maka dia boleh dibatalkan lagi. Kecuali dapat keluar daripada majlis. Wadhhab al-Hanafi wal Maliki ila anna al-aqda yalzamu bi mujarrad sudur al-ijab wal qabul bil aqidain wa laysa li ahadihima ba'da dhalika al-khiyar fi al-majlis wa la yakunu al-khiyar illa idha ishtaratahu fil aqdi wa huwa khiyar al-shart. Khiyar majlis tak ada dalam Hanafiyah dengan Maliki. Mereka kata yang ada ialah khiyar al-shart. Kalau dia beri syarat masa akad tu, kata saya jual pada awak dan saya beli pada awak, dia panggil kata dengan syarat aku jual pada awak dengan syarat aku diberi khiyar selama 3 hari contohnya. Okay, maknanya dalam tempoh 3 hari kalau aku nak tarik balik, aku boleh tarik balik. Dan satu lagi itu khiyar syarat. Itu tak apa, walaupun dah berpisah tapi masa 3 hari tu ada. Jelas tak? Jadi yang ada dalam mazhab Maliki dan Hanafiyah ialah khiyar syarat. Yang majlis tak ada. Kita ada khiyar majlis, tapi kita ada dalil, iaitu hadis wa yahtaju Syafi'i wal Hanafi bil hadis al-bay'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sawabihi ma lam yatafarraqu illa bi al-khiyar, kecuali kalau dijual secara khiyar, maknanya dia buat pilihan dah. Okey, nak kira macam mana ni, kira tu jual beli yang saya pilih imda', ambillah. Okey, ataupun al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqu atau ma lam yukhbir ahaduhum al-akhar fa yaqtar al-bay'. Okey, itu hadis ni. Nak tidur cepat. Aduh, nak kelas ni lagi. Goyanglah apa nak tidur. Jadi secara ringkasnya, kita baca ringkasnya. Okey. Yang menjadi kepelikan ialah hadis ini al-bay'an bil khiyar ada dalam Muwatta. Muwatta Imam Malik tu ada hadis tu. Tapi Imam Malik tak kata, dia tak beramal dengan hadis tu. Kenapa? Kalau sini. Wa qad rawa hadzal hadis Malikun sesuatu 60 penggan yang bawah tengah tu. Wa qad rawa hadzal hadis Malikun fi muwatta'ihi an Nafi' an Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma lam ya'mal bihi wa lam yaj'al lil bay'aini khiyaran fil majlis. Okey. ويقول بعض المالكية إن مالكا لم يعمل به لأنه وجد إجماعا من أهل المدينة على ترك العمل به وهو يقدم الإجماع أهل المدينة على خبر الواحد. Hujah Imam Malik sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama dia, bahawa Imam Malik ni kenapa dia tak beramal dengan hadis tu, sebab dia lebih mengutamakan amal ahli Madinah daripada hadis ahad. Hadis al-bay'an bil khiyar tu hadis ahad, tapi sahih. Imam Malik dia mendahulukan amal ahli Madinah lebih daripada khabar ahad. Dia kalau bertentangan, dia amal ahli Madinah. Sebab bagi dia amal ahli Madinah ni kuat. Kenapa? Sebab bagi dia, ialah mereka ni maknanya amalan yang dibuat oleh Madinah mestilah diwarisi sejak daripada Nabi SAW. Mestilah kuat dia kan. Memang orang Madinah tinggal dah Nabi, zaman Nabi, zaman sahabat tu mesti dia amalkan ikut keturunan demi keturunan.
Itu kata dia. Tapi hadis jelas. Okey, tak apalah. Mana kita tak baca, saya tak baca habis lah, aku bacalah sendiri. Kalau nak berlanjut banyak sangat perbincangan dia. Tapi yang penting ialah tajuk ni macam tu lah. Tapi yang contoh kedua ni bukan hadis tak sampai. Sebenarnya hadis sampai. Cuma mazhab Malik dia tak sampai. Sebab apa? Sebab hadis tu adalah kitab Muwatta. Confirm sampailah. Kitab Muwatta kan kitab Imam Malik. Tapi dia sendiri sebut, aku tak beramal dengan hadis ni. Dan kitab Muwatta. Sebab nanti amal ahli Madinah orang tak buat macam tu. Mana ahli Madinah kalau sekiranya dah berlaku jual beli, maka tak ada dah khiyar. Tu jalan dia. Tak boleh batal dah. Ya. Soalan. Imam Malik dia utamakan amal ahli Madinah daripada hadis ahad tu. Jadi benda ni berlaku hanya pada khiyar majlis ataupun ada pada isu-isu yang lain? Ini dari segi metodologi Imam Malik. Kalau berlaku pencanggahan antara hadis ahad dengan amal ahli Madinah, dia dahulukan amal ahli Madinah tu. Bukan dapat khiyar majlis saja. Okey. Imam mazhab Hanafi dia apabila ulama-ulama mereka mengetahui ada hadis itu, maka mereka takwil lah untuk supaya, sebab mereka pegang pada pendapat Abu Hanifah tak ada. Jadi apabila ada hadis, mereka takwilkan hadis itu sesuai dengan mazhab mereka. Sebab tu dia kata kat sini dia kata apa? Al-Hanafiyah ta'awwal. Okey, surat 60 tu bawah seri penggan tu dia kata amal Hanafiyah falam yarau fi sanadihi maqalan wa lam yarau anna tarkal amal bihi inda ahli al-Madinah illa qadiha fihi farahu yu'awwilunahu bi anna al-murad bit-tafarruq bihi at-tafarruq bil aqwal wa ma'nahu al-mutabayyi'an bil khiyar ma dama مشتغلين لم يتمناه فإذا قال أحدهما الآخر بعت واشتريت ولم يصدر من الآخر قبول كان موجب بالخيار إن شاء أصر على إيجابه وإن شاء عدل عنه وكان صاحبه بالخيار كذلك. Jadi kata hadis tu jelas sebenarnya. Hadis tu kata dua-dua ni ada al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqu. Sedangkan pendapat Abu Hanifah tak ada khiyar majlis. Hadis ni memang nampak jelas bahawa itu selagi tak berpisah boleh tarik balik. Jadi apabila hadis ni sampai kepada ulama Al-Hanafiyah, sedangkan nampak hadis ni bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, dia macam mana nak buat? Maka mereka kata maksud hadis ni begini. Maknanya mereka takwil hadis tu supaya sama dengan pendapat mereka. Mereka kata maksud hadis tu ialah ma lam yatafarraqu tu ialah at-tafarruq bil aqwal, bukannya bil abdan, bil aqwal. Apa maksud bil aqwal? Kata-kata perpisahan kata-kata. Selagi tidak berpisah dengan kata-kata, dia boleh tarik balik. Contoh, dua-dua orang tu sedang mengira untuk berjual beli. Okey, salah seorang kata aku jual barang ni kepada kamu. Orang tu tak kabul lagi. Maka dia boleh tarik balik. Itu maksud. Kalau orang tu dah kata kabul tu, maka dia telah berpisah dengan akwal. Jadi tak boleh nak tarik balik lah. Jelas tak jelas?
Ditakwil begitu hadis tu supaya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Tapi adalah perbahasan yang panjang lah, satu kenapa berkaitan tu benda yang sangat panjang lah. Kalau nak lanjut saya bagi ringkasan je. Kalau nak lanjut baca sendirilah. Okey. Contoh lain ini bab apa ni? Okey, tentang nikah biwali la nikah illa biwali. Satu pasal. Okey, muka surat 64 Okey. Wa min zalika al-asal katsira min as-sahih allati warada dalla ala anna nikah bi ghairi wali la yasih. Nikah tanpa wali tak sah. Ada asal, ada hadis. Tapi dalam mazhab Hanafi nikah tanpa wali sah. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Dalam mazhab Hanafi wali tidak menjadi rukun. Mana nikah orang perempuan tu kalau dia dah baligh akil, dia boleh nikahkan diri dia sendiri. Tapi kena ada saksi. Saksi kena ada. الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. Okay. وما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن عن عيسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. Mana-mana wanita yang kahwin tanpa wali, tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. Okey, kalau sekiranya berlaku dukhul, maka perempuan itu berhak mendapat mahar. Okey, kalau wali-wali berebut siapa nak jadi wali, maka sultan menjadi wali kepada orang yang tidak ada wali. Katakanlah ayah dah mati. Okey, yang tinggal untuk jadi wali ialah abang-abang. Yang adik perempuan dia seorang ni, abang dia 3 orang. Abang ni dia dari segi kedudukan wali dia sama level. Abang sulung boleh jadi wali, abang tengah boleh, abang yang kecil pun boleh, halung boleh, hangah boleh, hakik pun boleh. Tiga-tiga ni berebut. Halung jadi wali, hangah tak setuju. Hangah jadi wali, halung hakik tak setuju. Hakik jadi wali tak, semua tak setuju belaka. Bergaduh masing-masing. Tak, saya nak jadi wali, anda tak jadi wali. Jadi, fa idza stajaru, kalau mereka ni bergaduh, berebut nak jadi wali, fa istajaru fa sultan wali man la waliyalah. Maka sultan lah yang akan menjadi wali. Ataupun orang yang tidak ada wali. Perempuan yang tidak ada wali, maka sultan jadi wali dia. وذلك مما روي في كتب الحديث وصححه أهله. وقد ذهب إلى ذلك عمر
وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم، وفيه اخذ سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن العزيز وجابر الثوري وابن ابي ليلى وابن شبرمه وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد. Jadi antara yang pakai hadis ni dengan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Syafi'i wa Ahmad. Walam ya'mal bihadhihi al-ahadis Abu Hanifah. Okey. Walam ya'mal bihadzal hadis Abu Hanifah. Hadis ini tidak dipakai, tidak beramal oleh Abu Hanifah. Maknanya Abu Hanafi tak perlu kepada wali. Wanita ni boleh kahwinkan diri dia sendiri. Kama lam ya'lam bi Malik al-mar'a al-wadi'ah. Wa hawala al-Hanafiyyah ba'da dhalika an yajidu masughan litarkihim al-amal bihadha al-hadis farahu yatakallamuna fi astanidha falam yas'ifhum dhalika wa lam yakum lahu bihadha al-hujjah fa faza'u ila ta'wilan la tahtamil al-fazah. Okay. Jadi Imam Malik pun tak pakai. Dia pakai hadis ni, tapi hadis ni untuk al-mar'ah al-wadi'ah sahaja. Sebab Imam Malik dia beza antara al-mar'ah al-wadi'ah dengan mar'ah apa lagi istilah dia? Allahumma Muhammad. Perempuan yang ada kedudukan dengan tak ada kedudukan. Bangsawan dan bukan bangsawan. Dia ada beza dengan mazhab Maliki. Syarifah dengan wadi'ah. Imam Malik dia beza. Kalau mar'ah syarifah, dia boleh kahwin diri dia sendiri. Okay? Tapi kalau mar'ah al-wadi'ah, syarifah ni maknanya orang yang ada kedudukan dalam masyarakat lah. Keluarga dia orang berketurunan tinggi, orang kaya dan sebagainya, itu dipanggil syarifah. Okey. Satu lagi wadi'ah ni tu. Jadi perempuan biasa ni bagi dia kena ada wali. Mesti wali, kalau tidak tak sah. Jadi dia pakai separuh je. Mazhab Malik dia pakai separuh je tentang hadis la nikah illa biwali ni. Dia hanya pakai untuk al-mar'ah al-wadi'ah. Al-syarifah tak. Wah, jadi ulama-ulama Hanafiyah apabila sampai hadis tu kepada mereka, macam mana nak buat ni? Abu Hanifah kata wali tak perlu, yang penting dia ni balighah aqilah, dah boleh menikah dengan dia sendiri. Tapi tiba-tiba sampai pula hadis ni, ini dah sampai kemudian, ini macam mana ni? Maka ulama-ulama Hanafiyah cuba untuk mempertahankan pendapat imam mereka. Mereka cuba cari kecacatan hadis dan sanad untuk jawab tolak hadis ni. Cari tak jumpa. Hadis ni memang sahih. Jadi macam mana? Hadis ni sahih. Maka mereka pun tak boleh cari dari kecacatan, mereka cuba takwil. Maka takwilkan hadis itu dengan takwilan, kata pengarang, takwilan yang tak sepatutnya. La tahtamilu alfazuha. Lafaz dia tak boleh kita nak takwil macam tu. Okey. Antara yang cuba mempertahankan pendapat Abu Hanifah kenapa kita tinggalkan hadis ni ialah At-Tahawi dan kitabnya Syarh Ma'anil Asar, kata pengarang. Dia cuba cari sebab. Yang pertama dia cuba cari illah qadhihah. Kalau hadis nak cari illah apa kecacatan hadis ni, ataupun hadis ni bertentangan dengan hadis lain, ataupun dia bertakwil, kata pengarang.
falam yuwaffaq, tapi tak berjaya. Wa amam hadhihi at-ta'wilat wa an-najihah min ulama' al-nahwiyah la najidu sababan yaruddu ilayhi amalahum bi khilafiha illa an takuna hadha al-hadith lam tadhhab sihhatuha fi ahdi Abi Hanifah aw lam tasil ila ilmihi fa addahu ijtihadu ila khilafiha. Yang mereka cuba nak takwil hadis tak berjaya, tak berjaya. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan bahawa Abu Hanifah kemungkinannya ini tak sampai kat dia, maka dia pun berijtihad. Ataupun dia, Abu Hanifah pernah dengar hadis ni tetapi dia tak pasti sahih ke tak sahih, maka dia tak pakai. Ataupun hadis ni tak sampai kat dia, maka dia berijtihad. Okey, itu contoh yang kedua. Contoh yang seterusnya ialah tentang solat 2 rakaat ketika imam baca khutbah. Yang mana pendudukan? Okey, wa min dhalika aidan ma ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar fa amarahu an yusalli rak'atayn rawahu khamsah illa Abu Dawud wa sahhahahu at-Tirmidzi. وفي لفظه فصلى الرجل ركعتين والنبي يخطب وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وأخرجه الجماعة وروي عنه أيضا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. Ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kalau imam tengah baca khutbah, kita masuk ke dalam masjid, kita kena solat 2 rakaat. Atau imam baca khutbah, imam tak baca khutbah lagi lah. Okay? Bukan duduk terus. Hatta imam tengah baca khutbah pun solat 2 rakaat lagi. Ikut hadis ini. Tapi dari segi amalan, khilaf. وقد عمل بذلك الشافعي وأحمد. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali pakai yang ni. Itu tak wajib sunat. Apabila masuk masjid walaupun imam tengah baca khutbah sekalipun solat 2 rakaat. Solat sunat. Wa khalafa dhalika Abu Hanifah wa Malik. Abu Hanifah dengan Malik tak pakai. Dia adalah dalil-dalil dia. Okey. Dia ijtihad lah. Sebab hadis ni mungkin tak sampai pada dia. Sebab tu Imam Nawawi kata akhir perenggan ini, dia kata apa? Hatta laqad nuqila an-Nawawi fil athar allati dhakarnaha la adhunnu aliman tablughu hadhihi al-athar sahihah fa yukhalifuha. Kata Imam Nawawi, kalau aku tak fikirlah kalau ada seorang alim yang sampai hadis yang sahih macam ni dia tak pakai. Dia yukhalif. Wa qad zakara sahibu Nail al-Awtar mahtaja bihi al-mukhalifun min asal mu'aradah wa ma awwalu bihi ma ruwainah walakinnahum la yasilu ila ma yaqna wa lihadha la takun mukhalafatan lihadha laha illa li ahli sababain إما عدم العلم بها وإما عدم ظهور صحتها لديهم وسئل هذا كثير من المسائل ومثل هذا كثير من المسائل الخلافية. Kata dalam kitab Nailul Awtar, oleh kerana hadis ni hadis yang sahih, yang suruh solat juga walaupun imam baca khutbah. Okay.
Dan kalau ada hadis-hadis lain tidak sampai boleh melawan hadis sahih ini, kalau ada hadis lain lah yang kita juga mana tak perlu, kita tak jangan solat ke apa ke, terima baca khutbah, tidak dapat lawan kesahihan hadis ini, maka kata Sahibul Nailul Awtar, kalau siapa yang tak beramal dengan hadis ini, ada dua sebab. Imma adamul ilmi biha wa imma adamu zuhur sihatiha ladaihim. Sama ada hadis tu mereka tak tahu sebab tak sampai, ataupun yang kedua hadis tu sampai tapi mereka masa tu kesahihannya belum zahir. Mungkin dia dengar-dengar ada hadis tapi tak pasti sahih tak sahih, maka dia tak faham. Tapi pada zaman sekarang dah jelas ada hadis tu sahih, maka tidak ada hujah kepada orang yang bermazhab Hanafi ataupun Maliki untuk tidak beramal. Kamu ada kelas pukul 4 ke tak? Tak ada. Ada Ustaz. Tak ada. Okay. Ada Ustaz. Tak ada. Sebab kita mula lewat. Kita habis lewat sikit dah boleh. Tak lewat sangat, tapi pukul 5 cukup lah. Okey, sambung lagi. من أسباب الخلاف بين الفقهاء أيضا صفحة 66 الزيادة على الكتاب بخبر واحد. زيادة على الكتاب بخبر واحد، يعني النص في القرآن يحكم بشيء محدد، ولكن جاء حديث وخبر واحد يزيد على هذا الحكم فيؤدي إلى اختلاف بينهم. مثلا صفحة 67 تغريب الزاني غير المحصن بعد جلده. تغريب، ما معنى تغريب؟ Ahmad Daniel, ما معنى تغريب؟ Tak ingat. Ahmad Daniel, ما معنى تغريب؟ Tak ingat. غرب يغرب تغريب. Tak ingat ke tak tahu? Tak ingat. Tak tahu. Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Asyik tak ingat je. Soal pun. Padahal suka makan Maggi. Batuk pun. Sakit. Okey. Taghrib. Alamak. Israf Rusdi. Apa mana taghrib? Taghrib uzan. Halau Ustaz. Ha? Halau dia. Kalau keluar. Okey, tengok mana tu? Tahu ke cara dahulu tu? Tak ada tengok. Oh, ni tahu lah. Ha? Halau. Bukan halau, dia ada istilah dia. Bukan halau, dia ada istilah dia. Usi. Buah negeri. Buah negeri. Ini istilah dia dalam bahasa kita, buah negeri. Sekarang ni az-zani ghairu muhsan. Okey. Az-zani ghairu muhsan. Ni cerita tentang zina.
dan Quran, al-ayat dallat ala anna hadd az-zani huwa al-jalb. Sebab dan Quran kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Okey, ayat sulit, tapi yang penting mi'ata jaldah. Ada tak hukuman lain pada tu? Ayat tu tak ada kan? Yang lain bukan hukuman. Dia kata kena orang tengok dapat itu bukan hukuman, itu cara pelaksanaan. Tapi hukuman yang kena pada dia hanyalah mi'ata jaldah. وقد بينت السنة المشهورة أن المراد بالزاني والزانية من لم يحسن أما من لم يحسن فيحسن أما من أحصن فحده الرجم. Adapun orang dah muhsan, had dia ialah rejam. Walam yukhalif fi dhalika illa al-khawarij. Jadi benda ni disepakat kecuali khawarij. Okey, dalam mazhab hadis sunnah yang kena sebat ialah orang yang ghair muhsan. Yang direjam ialah yang muhsan. Itu sepakat. وكما بينت السنة أن ذلك حد الزاني والمحصن بين أيضا أن ذلك هو بعض الجزاء الواجب وأنه يجب إلى ذلك أن يغرب سنة وذلك لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن ينفى عام وإقامة الحد عليه كما روي عنه وعن زيد بن خالد أنه ما قال إن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الآخر وأبقى منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني كان عسيبا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أناس لرجل يعني رجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليه فاعترفت فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. Okey, sekarang dalam hadis harus faham jaldu mi'ah. Al-Quran kata macam tu. Kata az-zani waz-zaniyatu. Okey, cuma dalam hadis yang menyebut bahawa membezakan antara orang muhsan dengan tak muhsan. Iaitu kalau muhsan kena rejam. Kalau orang tu tidak muhsan kena sebat dan buang negeri setahun. Sebat ada dalam Quran. Buang negeri ada tak? Ada tak buang negeri? Dalam Quran tak ada. Okey, yang ada tentang taghriib buang itu hadis ahad sahih, tapi dia bukan mutawatir. Okey, hadis ahad ni maksudnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang mutawatir tu confirm sahih lah. Ni yang hadis ahad. Hadis ahad ni sahih, tapi itu tambahan ziyadah ala al-kitab. Taghriib
taghrib am itu ada alal kitab. Nampak tak? Kan? Sebab Quran tak sebut. Yang ada dalam khabar ahad je. Hadis ahad. Okey. Apakah antara hadis yang membezakan antara mursal dengan tidak mursal dan membezakan antara hukuman? Selain daripada sebab yang sebut dalam Al-Quran, tambah lagi taghrib am. Itulah hadis. Jadi taghrib am itu ialah ziyadah ala kitab. Jadi benda ini menimbulkan masalah pada perbahasan fiqh. Apa dalil hadis yang cerita masalah ni? Kata ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW, minta bicara satu kes, minta putuskan kes itu berdasarkan kitab Allah. Maka dia pun cerita. Maka salah seorang tu bercerita, wahai Rasulullah, anak aku bekerja dengan lelaki ini. Jadi pekerja lelaki ini, bekerja di rumah lelaki ini. Fazana bimra'atihi. Jadi anak aku berzina dengan isteri orang ni. Dan aku dengar, wa ini ukhbirtu, aku dengar orang cakap bahawa kalau macam tu anak aku kena rejam. Anak aku kena rejam, dengan orang kata anak aku akan dijatuhkan hukuman rejam. Maka faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Ada waw. Bimi'ati syatin wa walidatin. Lalu aku tebus daripada lelaki ini. Okay? Sebab dia berzina dengan bini dia. Jadi dia pun bayar kat lelaki itu supaya anak dia tidak dikenakan apa hukuman. Maka dia bayar kepada lelaki ini 100 ekor kambing dan seorang kambing. Wanita ni hamba perempuan lah, dan seorang hamba perempuan aku beri sebagai ganti. Lalu aku bertanya kepada ahli ilm. Tadi dia dengar orang cakap, sekarang ditanya pada ahli ilm, orang yang tahu. Fa akhbaruni ala anna ala ibni jalda mi'atin wa taghrib am. Lalu aku diberitahu rupanya hukuman untuk anak aku ialah 100 sebatan dan setahun kena buang negeri. Dan perempuan isteri kepada lelaki ini akan direjam. Orang walim aku tanya macam tu, kata orang yang tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Apa yang Nabi putuskan? Al-walidatu wal ghanam raddun. Okey. Yang apa tu? Ambil balik. Wa ala banika jaldu mi'atin wa taghriba am. Anak kamu kena 1 sebatan dan kena buang negeri setahun. Jadi di sini nampaknya Nabi tambah satu hukuman ke atas kitabillah. Nampak tak? Waghdu ya Unais li rajulin min Aslam. Nabi pun berkata kepada seorang lelaki bernama Unais, sahabat dia. Dia ni adalah daripada kabilah Aslam. Nama kabilah Aslam ni nama kabilah. Dia kata, waghdu ya Unais, pergi wahai Unais ila imraati hada, pergi ke rumah orang ni bahawa dia berzina, maka rejam. Kenapa? Sebab perempuan ni dah berkahwin. Okay. Qala, kata apa ni perawi, fa wada alaiha fa'tarafat.
Dia pun pergi ke rumah orang tu, tanya perempuan tu, dan perempuan tu mengaku memang dia berzina, dia kata. Fa'amara biha Rasulullah SAW farujimat. Maka Nabi memerintahkan perempuan itu dijatuhkan hukuman rejam. Jadi ayat Quran tadi membezakan di antara muhsan dengan tidak muhsan, sedangkan ayat itu hanyalah umum. Yang kedua, ayat Quran hanya menceritakan tentang jaldu mi'ah, tapi dalam hadis Nabi tambah satu lagi, وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحجاز وخالف في ذلك الكوفيون والقاسمية بناء على أنه لا يعم. Okey. Pendapat orang Hijaz, ulama Hijaz macam ni. Fuqaha Hijaz berpendapat begini. Hijaz ni inilah negeri-negeri yang Mekah, Madinah yang sekitar tu nama tanah Hijaz. Ada pun ulama Kufah iaitu tak ada bagi mereka ialah taghlib mu'am. Mereka tak pakai. Sebab apa? Sebab dia kata itu adalah khabar wahid, ada ahad, dan merupakan tambahan atas kitab. ولكن الواقع هو المختبر dan al-Qur'an وقد عملوا بما هو دونها بمراحل hadis naqd wudhu bil fuqaha. Kata tetapi yang sebenarnya sebab kata Syaukani dalam Nailul Awtar ni, Syaukani dalam Nailul Awtar, Taghrib ini dia walaupun di hadis ahad tapi dia sampai berengkat masyhur. Syuhrah, dia dah masyhur. Sedangkan kalau ikut mazhab Hanafi sendiri, kalau dia tu dah masyhur, syuhrah, hadis tu kena pakai kaedah dalam mazhab sendiri. Tapi nampaknya mereka tak nak pakai. Uzur untuk meninggalkan beramal dengan hadis ini. Patut mereka pakai hadis ni. Sebab kalau ikut kaedah mazhab mereka pun dah betul dah. Hadis ni adalah sampai ke masyhur. Masyhur kena pakai dalam mazhab Hanafi. So, mereka boleh pakai. Walaupun itu ziyadah ala al-kitab. Contohnya tu hadis naqdil wudu bil qahqahah. Hadis batal wudu dengan qahqahah. Datang. Okey. Qahqahah tu apa dia? Nabi, qahqahah tu apa? Tak tahu Ustaz. Syami senyap je. Relax. Juga Jad masa tahu dia ketawa tapi bukan ketawa yang kuat lah. Biasanya dalam solat kalau orang gelak sikit-sikit faham macam tu.
ini bukan dalam semayang ni. Ini bukan dalam semayang. Boleh ke salah? Ini wudu. Silap. Kau. Kau ketawa belum? Kau. Tu macam tu. Jadi orang Arab pun kata bunyi koka apa? Kohah dia kata. Tahu. Mudah je orang Arab bagi nama. Kalau apa ni, dohika tu dia ketawa secara umum. Ketawa biasa tu itu nama dohika. Kah lu bunyi kohah. Jadi dalam mazhab Hanafi, siapa gelak besar batal wudu. Dia baru ambil wudu. Lepas tu dia tengok handphone dia, Maharaja lawak. Dia bukan main. Siapa nama dia Nabi? Tak tahu. Tak tahu. Zizan. Zizan masuk majlis lawak tak kira lah Zizan ke apa ke. Tu ke apa? Sepatu. Sepatu. Bukan anda tengok lah, anda tak suka tengok, tapi baca lah kan. Tapi masuk kapur apa semua. Maharaja lewat. Maharaja lewat pula dah. Ada sepatu lah. Dalam mazhab Hanafi, mazhab kita gelak macam mana pun tak batal. Pasal apa? Ada hadis. Kita akan sampai pada tentang gelak. Jadi yang peliknya mazhab Hanafi pakai hadis tu, sedangkan hadis tu kira tambah lah. Hadis tu khabar wahid, kemudian tambahan kepada yang masyhur ni mereka tak pakai pula. Kata pengarang, kata ni apa ni, Shogun. والظاهر أن آثار التغريب لم تشتهر إلا بعد عهد الإمام أبي حنيفة فلا يعمل بها لما فيها من ذلك لعدم الثقة بأنفسهم. Ini kata pengarang Khafif ni. Dia kata secara zahirnya hadis yang sebab tu Abu Hanifah tak terima. Sebab hadis tu tak masyhur zaman dia, tak sampai pada peringkat masyhur. Dia kalau hadis tu hadis masyhur, walaupun ziyadah al-kitabillah, Abu Hanifah pakai. Jadi sekarang ni Abu Hanifah tak pakai, kenapa? Masa zaman dia hadis tu tak masyhur. Kalau masyhur mereka pakai dah. Tiba-tiba selepas zaman Abu Hanifah masyhur. Jadi apabila dia kata payah nak tinggal pendapat imam. Jadi mereka tak pakai apa yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi tolak apa ni, ziyadah itu, iaitu dalam kes
Contoh yang seterusnya ialah al-qada' bisyahid wal yamin. Okey. Al-qada' bisyahid wal yamin. Itu sumpah. Qada' bisyahid wal yamin. Faqad qala ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Jadi dalam kes mal contohnya mesti 2 orang saksi lelaki. Kalau tak ada 2 orang saksi lelaki, 1 saksi lelaki, 2 saksi perempuan. Okey, kamu dah belajar saksi lelaki yang adil. Okey, itu yang ada dalam Quran. Tapi ada satu riwayat daripada Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW qada bi yaminin wa syahidin. Dan sumpah. Ini macam mana? Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa yurhumah. Mana hadis? Hadis sahih lah Muslim. Wa kadzalika ruwiya an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ma'a syahid wa yamin sahibil haqq. Saksi dan juga sumpah orang yang berdakwa lah. Okey, jadi itu wa yamin. Okey. Yang pakai syahid wa yamin ini contohnya lah kalau kita tengok waris yang tu adalah bersahabat tabi'in, tabi'in semua tu. Kalau ikut mazhab ialah tu apa ni, garis yang 1 2 3 4. Mazhab Malik Syafi'i tamassaka bi syahid wa yamin. Jadi yajuz bi syahid wa yamin ma'anna fil Quran bi syahidaini. Boleh setakat ni? Tetapi ada yang mukhalafah, yang tak pakai. Siapa? Abu Hanifah tak pakai. Wa ashabu Abu Hanifah tak pakai. Kenapa? Samalah juga. Iaitu dia kata tambah kepada kan mazhab Hanafi kan tak boleh tambah ziyadah ala kitabillah bi khabarin wahid. Sedangkan Quran kata syahidaini. Jadi dia orang tak terima. Sedangkan ada hadis yang sahih syahid wa yamin, tapi hadis tu ada ahad. Perenggan yang setengah tu walaqad ruwiya anna syaf syahid ma'al yamin wa yaqul inna hadha ziyadatun ala kitabillahi ta'ala idh yaqul wastashhidu shahidain min rijalikum.
Ada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Bin Hasan ni Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Syaibani itu anak murid Abu Hanifah. Ya, kita kena ingat bahawa Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ketika Imam Syafi'i berada itu guru dia lah ni. Dia dengar Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ni, dia mengkritik Fuqaha'ul Madinah. Sebab Fuqaha'ul Madinah pakai asyahid ma'al yamin. Lianna fil Quran wastashidu syahidaini min rijalikum. Jadi fuqaha Madinah kenapa pakai syahid ma'al yamin? Itu adalah ziyadah ala kitabillah. Syafi'i, ni cara Imam Syafi'i ni dia dapat berhujah, memang dia first class lah kalau berhujah. Tak ada siapa yang dalam majlis Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i berhujah, kalau ikut kita baca cerita dia, tak ada siapa yang boleh kalahkan dia dalam berhujah. Kalau Imam Syafi'i berhujah dengan orang jahil, kalau kita berhujah dengan orang jahil, memang kita kalah. Yang menarik lah, sebab dia jahil. Hak kita bagi hujah macam mana, dia tak terima. Maka kata Imam Syafi'i kepada Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia kata, idza kanat ziyadah ala kitabillah la tuqbal bi khabaril wahid. Kalau ziyadah ala kitabillah ni tak boleh diterima dengan sebab khabar wahid, fa kaifa akhadhtum bima rawahu. Itu cara Imam Syafi'i dia patahkan hujah. Kenapa kamu pakai? Contoh dia kata hadis yang Rasulullah SAW sebut, riwayat Ibn Abbas, la wasiyata li waris. Waris tidak boleh diberi wasiat. Sedangkan Quran ahadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabi. Difardukan kata kamu apabila nak mati, beri wasiat kepada dua ibu bapa. Dua ibu bapa tu waris tak waris? Waris. Dah kenapa yang kamu pakai la wasiat ahli waris? Sedangkan itu hadis ahad. Imam Syafi'i berhujah. Masalah al-khuffain ma'a ayatil wudu. Sapu khuf tu, tahu tak sapu khuf? Tahu tak? Sapu khuf tahu tak? Saya dah terangkan sebelum ni. Ada ayat Quran suruh wudu, tapi khuf mereka terima sebab daripada hadis. Hadis tu ada apa? Khabar wahid. Mana menerima sapu khuf itu adalah ziyadah ala kitabillah juga. Okey, akhadha fiha al-hanaf, bukan Hanabilah ni, akhadha fiha al-Hanafiyah. Potongnya bukan Hanabilah sini, ni Hanafiyah.
Okey. أخذ فيها الحنفية بأخبار الآحاد التي جاءت زيادة على ما في القرآن دون أن تكون لها شهرة. Sedangkan ini tak sampai mereka masyhur pun. Jadi kenapa mereka ambil pakai? Okey, habis itu Okey. معارضة خبر واحد للحديث المشهور بين الفقهاء كما ذكرنا أي يرد أن يرد حديث صحيح معارضا لحديث مشهور به باعتباره أن ذلك قادح في صحته فاختلفوا لذلك في بعض الأحكام ومن ذلك ما جاء في رد اليمين إلى المدعي عندما يأبى أن يحلف المدعى عليه إذا ما وجهت إليه اليمين فنكل يستحلف المدعي عند ذلك فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه وإن أبى لم يحكم له بشيء بناء على نقول المدعى عليه وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى باليمين فإنك لا حلف الطالب وأخذا. Di antara sebabnya ialah khabar wahid, khabar ahad bertentangan dengan hadis masyhur. Dia datang hadis sahih, tapi hadis sahih itu bertentangan dengan hadis yang masyhur. Jadi timbul khilaf. Ada fuqaha kata tak apa kita beramal dengan hadis sahih. Boleh. Yang satu lagi kata tak boleh. Bila mudda'i indama ya'ba an yahlifa al-mudda'a alaihi idza wujjihat ilaihi al-yamin fanakala Okey, contohnya apa dia? Kepada mudda'i, orang yang mendakwa, apabila orang yang didakwa, apabila diminta bersumpah, dia tak nak bersumpah. Masalah ni. Kepada mudda'i. Okey, macam ni. Contohnya si A menuduh si B. Tak bukti. Si A tak ada bukti, tapi dia memang kata memang tak ada syahid, dia tak ada. Tapi dia kata memang betul dia ni yang ambil ni hak saya dan sebagainya. Maka dia contohnya kalau waktu tuduh, waktu ambil barang dia, kamu dah lain tak ditujukan, kamu sumpah bahawa kamu tak ambil pun barang tu.
Mana kalau orang mudda'a lain tu kata wallahi wa billahi wa ta'ala aku tak ambil pun barang dia, maka kes selesai. Dia tak nak bersumpah. Okey, kalau kamu tak ambil sungguh, cukup bersumpah. Dia tak sanggup bersumpah. Jadi macam mana? Itu masalah yang okey. Wa min dzalika ma jaa fi raddil yamin ila al-mudda'i dama ya'ba an yahlifa al-mudda'a alayhi idza ma wujjah ilayhi al-yamin fa nakala wa la tuwajjah. Dia ada okey. Sekarang ni apabila disuruh hakim suruh ada dua pendapat ya. Satu ialah hakim suruh mudda'a maka dikira memang orang tu ambil lah. Kalau dia tak ambil, kenapa dia tak nak bersumpah? Okay. Yang kedua pendapat kata waqala akhar qal yastahliful mudda'i inda dhalik. Suruh mudda'i pula bersumpah. Jelas kan ni? Mudda'a alaih dengan mudda'i. Mudda'a alaih orang yang didakwa, mudda'i orang yang mendakwa. Dia mendakwa P ambil barang dia. Contohnya, P tak mengaku. Tak bersumpah. Okey. Okey, ada dua pendapat lah sini. Satu kata P tak nak bersumpah, maknanya memang dia ambil lah tu. Yang kedua kata tak boleh gitu, kena A bersumpah dulu. Apabila B tak nak bersumpah, pulang B ambil. Jadi B tak nak bersumpah ni, maka A pun bersumpah, maka dapat kat A. Wal yastahliful mudda'i inda dhalik fa in halafa istahaqqa madda'a bihalfihi. Kalau A sanggup bersumpah, maka dia dapatlah apa yang dia dakwa. Ala nukulil mudda'a alaihi. Okey. Kalau dia tak nak bersumpah, A pun tak nak bersumpah, maka tak dapat apa-apa. Wa qad asnada ashabu hadha ar-ra'yi ila ma ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu man kana lahu talbatun inda akhi fa alaihi bayyinah. Kata Nabi SAW, siapa yang ada satu tuntutan terhadap saudaranya, maka dia kena bawa saksi. Dituntut, iaitu mudda'a alaih, itu lebih utama untuk diminta sumpah. Al-yamin ni sumpah. Fa'innakala, kalau al-matlub tadi itu mudda'a alaih, innakala, tanda bersumpah, halafat talib wa akhazah. Melihat hak itu hadis. Wa hadzal hadis mukhalifun lil hadis al-masyhur. Hadis ini walaupun sahih tetapi bertentangan dengan hadis yang masyhur. Apa hadis masyhur? Biasa kita dengar al-bayyinatu ala al-mudda'i. Kalau orang belajar law mesti tahu benda ni. Evidence. Ini hadis masyhur. Dalam hadis ni ada tak Nabi kata mudda'i kena bersumpah?
itu ala al-mudda'i wal yamin ala man ankara. Tak ada situ al-yamin ala mudda'i. Al-yamin ala man ankara. Orang yang mendakwa tak perlu bersumpah. Tapi tiba-tiba dah hadis sahih yang khabar wahid tadi, mudda'i boleh bersumpah, kena bersumpah. Jadi itu sudah mu'aradah khabar wahid kepada hadis yang masyhur. فلم يجعل على المرء يمينا فكان هذا الحديث سببا في رد الحديث الثابت وعدم العمل به عندما لم يرى رد اليمين. Maka hadis masyhur ini menjadi sebab hadis yang sahih yang khabar wahid itu ditolak oleh sebahagian orang yang tidak pakai pendapat pulangkan yamin kepada mudda'i. Bila mudda'a alaihi tak nak beryamin, pulangkan kepada mudda'i. Jadi hadis tu tidak dipakai sebab ada hadis masyhur. Wa mimman akhadha bihadzal hadis, di antara orang yang pakai hadis ni ifradul yamin ila al-mudda'i, ya, Imam Syafi'i wa Malik. جاء في الموطأ أرأيت رجلا ادعى على رجل ما ليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإن أبى أن يحلف نكل عن اليمين حلف طالب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا لا اختلاف فيه عند أحد الناس ولا في بلد من البلدان. Okey. Hadis yang kata pulangkan yamin kepada mudda'i dipakai oleh Imam Syafi'i dan dipakai oleh Imam Malik. Dua imam ni pakai. Contoh ada Muwatta. Okey, saya tak nak terjemah langsung, maknanya dalam Muwatta ni Imam Malik kata pulangkan balik yamin itu kepada mudda'i. Kalau dia sumpah, dia dapat hak tu. Wajah fi nihayatul muhtaj lirramli. Ini nihayatul muhtaj. Kita belajar apa? Yang kita belajar apa? Yang kamu belajar dengan Ustaz Naim apa? Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Kitab syarah kepada matan Minhaj ni banyak. Ini Imam Ramli ada. Nihayatul Muhtaj. Ibn Hajar pun ada. Apa ni kitab dia? Tuhfatul Muhtaj. Banyak kitab syarah kepada matan Minhaj tu yang kamu belajar Mughnil Muhtaj tu, lebih 100 syarah ada. 100 orang ulama lebih yang syarah kan. Kitab Minhaj ni kitab yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i. Matan tu, kitab Minhaj tu. Okey. Wajah fi nihaj al-muhtaj al-ramli wa idza ankara al-mudda'a alayhi wa nakala 'an al-yamin halafa al-mudda'i ba'da amri al-qadi lahu wa qada lahu bil mudda'a bihi wa la yaqdi lahu bi nukul al-mudda'a alayhi wahdahu. Dalam kitab nihaj al-muhtaj dia kata apabila mudda'a alayhi, orang yang didakwa, enggan bersumpah, maka mudda'i kena bersumpah selepas disuruh oleh qadi. Wa qada lahu bil mudda'a bih. Kalau mudda'i bersumpah, qada lahu bil mudda'a bih, maka hak itu diberikan pada dia, apa yang dituntut itu dapat kat dia sebab dia bersumpah. Wala yuqda lahu bi nukul al mudda'a alaihi wahdahu. Kepada mudda'i hanya semata-mata mudda'a alaihi tak nak bersumpah. Maksud mazhab kita, kalau disuruh bersumpah pada mudda'a alaihi tak nak bersumpah, dia tak dapat lagi hak tu. Mudda'i tak dapat lagi. Bila dia dapat? Kalau dia sanggup bersumpah.
Jadi kenapa timbul masalah ni? Kerana mu'aradah khabar wahid al-hadis al-masyhur. Okey, cukuplah tu ya. Ni dah lebih dah ni. Okey. Kita tak cukup lagi masa. 5, 10, tak cukup lagi, tambah lagi nak. Cukup ni. Kita sepatut tadi pukul 2 habis 3.40. Jadi kita start 2.45. Tolak 20 minit lah. 5, 10, 15, 20. Ada 5 minit lagi. Sebab satu hisab 40 minit. Kan? Jadi ada baki 5 minit lagi. Jadi kita baca lagi lah macam mana. Siapa suruh mula lambat? Okey. Yang seterusnya ialah berlaku khilaf juga, ialah fi khabar wahid fi ma ta'ummu bihil balwa. Khabar wahid dalam masalah umum balwa. Ni Izzuddin. Yes, Umum balwa tu apa benda? Ni Izzuddin orang Kelantan ke? yes, tak betul. Bunyi ni Izzuddin, okey. Umum balwa tu gapo dia? Gabriel. Tak tahu, Ustaz. Tanya tak tahu je. Tanya orang ni tak tahu, tanya orang ni tak ingat. Positif lah sikit. Okey, Muhammad ni Muhammad apa nama ni? Muhammad je ada kat sini. Muhammad apa ni? Muhammad Izzuddin. Muhammad Izzuddin. Okey, umum balwa tu apa benda? Tak tahu, Ustaz. Ya, kamu dah tahu 5 dah ni tau. Kalau ada masalah fiqh tak tahu apa benda umum balwa. Orang lain lah pula. Siapa lagi? Nabi lah budak lah. Nabi tu hakim. Umum balwa tu apa benda? Kalau yang saya tahu, dia macam perkara yang umum mengetahui lah. Contoh. Alah, contoh tak? Boleh bagi contoh lah, Ustaz. Lupa. Benda yang umum baluan ni lebih macam ni. Benda yang asalnya umum baluan ni bala yang umum. Maksudnya benda tu berlaku kepada kebiasaan orang, berlaku benda tu. Jadi oleh kerana benda tu berlaku pada kebanyakan orang, kata mustahil dia tak tahu apa hukum. Jadi itu adalah umum balwa. Satu lagi umum balwa boleh kata juga ialah benda yang tidak boleh dielak. Itu umum balwa juga. Okey. Umum balwa juga. Umum balwa orang tak boleh nak elak. Boleh. Contoh umum balwa macam apabila ada umum balwa maka dimaafkan. Contohnya kita sembahyang di satu masjid. Masjid tu banyak sangat burung. Atas penuh dengan burung. Tengah-tengah sembahyang dia berak kena kita. Maka boleh turunkan sembahyang. Tak batal. Sebab apa umum balwa? Kita duduk mana pun kena berak juga. Itu umum balwa. Paling. Contoh yang mudah umum balwa ialah darah. Darah yang ada dalam daging.
darah yang daripada darah, ukur darah. Najis kata darah yang najis, damam masfuhan. Darah yang mengalir. Tetapi darah yang tak mengalir, tak najis. Dimaafkan, bukan tak najis. Dia najis yang dimaafkan. Dari sini darah tu memang najis lah, tapi dia dimaafkan. Pasal apa? Umum balua, orang tak nak elok. Contoh kalau kamu beli daging sekilo, ataupun kamu dapat free sebab apa? Pergi tunggu kat masjid masa hari korban. Dapat free kan? Mana dia beli? Okey, kamu basuh berapa kali? Bilas berapa kali? Sebelum masak tu bilas berapa kali bilas? 3 kali. Tak tahu sebab mak yang buat dengan saya. Dia bilas sekali tak apa, 2 kali tak apa, 3 kali pun tak apa. Bilas sekali pun okey dah. Tak ada masalah. Katakanlah bilas 3 kali. Kalau kita bilas kali keempat, darah ada tak lagi? Kalau kita bilas kali keempat, ada tak kemerahan tu lagi? Ada juga. Tapi tak merah sangat, tapi masih ada lah. Jadi kalaulah kata darah ni kita najis tau, nak bilas berapa puluh kali? Duduk tunggu Mak tahu hari Mak tu masih ada nampak ni sikit-sikit darah ni. Tak masuk nak jawab dia. Bilas kali-kali dah awak macam ni lah Mak kata rendam dalam klorok semalam. Masya Allah pakai esok putih tak ada darah dah. Okey, lepas tu masuk. Tak tahu nak rasa lagu mana. Daging. Jadi maksudnya itu umum balua. Orang tak boleh nak elak darah yang ada dalam daging tu. Apabila umum balua, maka dia dimaafkan. Okey, maksudnya kalau kita masak sup, sekali bilah tu masuk kuah dah. Nampak air tu kan manis lagi. Sebab dia darah tu rasa manis, lebih manis. Tapi tak pernah boleh lah, boleh. Apa masalahnya? Yang tak boleh tu damam masfuhan. Darah orang semelih tu, apa orang mancut tu. Dah lebih lah. Tak dah baca. Sikit je baca pun. Tanya umpan luar tak boleh jawab. Okey, kita berhenti setakat ni dulu ni 3 hisab tutorial kan? Okey. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.